A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis kita pada malam ni, insyaAllah kita sama-sama memulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi, Tuan Imam Encik Isa, Al-Muazzin dan semua ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita diberi sekali lagi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada bersama-sama dalam majlis mendengar kisah sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam permulaan hari itu, mukaddimah kepada membicarakan tentang kisah-kisah para sahabat ni, kita sebutkan bahawa kisah sahabat-sahabat ni kita ambil bukanlah kerana suka-suka hati ataupun sebagainya, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta kita ini untuk mengambil pengajaran ataupun mengambil pelajaran daripada apa yang telah berlaku kepada para sahabat ni. Sebab para sahabat ni bukan orang biasa, bukan seperti kita, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengiktiraf, telah recognize mereka ni sebagai orang-orang yang radhiyallahu anhum, mereka yang telah Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka ni redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, para sahabat Nabi ni adalah, walaupun mereka ni manusia, tetapi mereka adalah hasil daripada tarbiyah Nabi. Maknanya kita ni yang hidup di zaman ni tidak sempat berjumpa dengan Nabi, mereka sempat berjumpa dengan Nabi, dan mereka ini telah ditarbiyah, telah dididik, telah dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka ni dulunya adalah orang-orang biasa saja. Ada yang sembah berhala, ada yang minum arak, ada yang bunuh anak dan macam-macam. Tapi selepas daripada mereka ni jadi Islam, mereka ini telah berubah daripada manusia-manusia yang jahat setengahnya, manusia yang zalim, manusia yang samsing, telah menjadi manusia yang telah hebat, sangat hebat, yang patut dicontohi oleh kita semua. Jadi kita nak tengok hasil daripada tarbiyah Nabi. Kita nak tengok apakah bentuk-bentuk mereka ni yang boleh kita ambil. Jadi kita baca pada setiap malam hari Selasa ni suwarun min hayatis sahabah, yang ditulis oleh ulama mengumpulkan daripada buku-buku sirah-sirah sahabat ni. Kita tak ambil semua, diambil oleh ni itu beberapa part sahaja daripada hidup-hidup ni. Terutama kita ambil sahabat-sahabat yang jarang-jarang kita dengar. Kalau sahabat-sahabat yang biasa kita dengar, kita tak sebutlah, sebab biasa orang sebut. Pada malam ni kita sampai kepada sahabat yang ketiga. Pada malam pertama hari itu kita baca kisah sahabat bernama Sa'id bin Amir. Yang kedua kita telah baca pada minggu lepas, Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Yang ketiga pada malam ni, nama sahabat ni ialah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Mungkin jarang-jarang juga kita dengar nama ni. Nama dia ialah Abdullah bin Huzafah. Jadi dia ni adalah, kalau ikut asalnya adalah orang biasa-biasa saja, orang Badui. Tetapi selepas daripada dia menjadi Islam ni, dia telah dapat kelebihan. Yang masyhurnya dalam sejarah ialah
Dia ni adalah orang yang telah diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan maharaja-maharaja, orang besar. Iaitu yang pertamanya, yang besar pada masa itu ialah Maharaja Farsi. Nama dia Kisra. Orang panggil dia Kisra, gelaran dia pada masa itu. Yang keduanya ialah Maharaja Rom, iaitu dipanggil pada masa itu Qaisar. Jadi Qaisar, satu Kisra. Dua-dua ni kira kuasa besar pada masa itu. Yang lain ni kuasa kecil. Kuasa-kuasa tak adalah kecil-kecilan saja. Yang lain ni besar ni, bapak dunia pada masa itu. China pun tak ada lagi pada masa itu, India pun tak ada lagi. Zaman ni yang besar ialah Rom dan Farsi. Jadi kedua-dua ni saling berperang di antara satu sama lain. Dalam Quran kita jumpa ada satu surah, nama dia surah Ar-Rum. Nama dia surah Ar-Rum. Cerita tu dalam permulaan surah Ar-Rum tu, kalau kita baca, dia menceritakan tentang peperangan yang berlaku di antara Rom dan juga Farsi. Jadi maknanya ada sebut dalam Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan para sahabat ni orang-orang yang dapat didikan Nabi. Mereka ni berubah daripada orang-orang biasa tapi menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana? Kita tengok pada malam ni, insya-Allah, kisah mereka ni. Kita tengok Abdullah bin Huzafah ni dia ni orang Arab ni zaman dahulu kira bangsa yang kecil, penakut. Dia takut kepada Rom, takut kepada Farsi. Jadi sebab dia duduk padang pasir dan dia ni tak hebat lah, tak ada tamadun, tak ada apa, tentera pun sedikit. Jadi sebab itulah orang-orang Farsi, orang-orang Rom ni anggap orang Arab ni sebagai hamba je, sebagai orang yang tak ada apalah dalam hidup mereka. Sekali itu Nabi SAW telah buat perjanjian dengan orang Quraisy. Dulu memang orang Quraisy lah musuh utama orang Islam. Selepas daripada Nabi berpindah ke Madinah, berlaku peperangan Badar, Nabi menang. Berlaku peperangan Uhud, macam menang macam kalah. Peperangan Ahzab memang kalah habis dah orang Arab, orang Quraisy. Tahun yang ke-6 berlakulah perjanjian damai antara Nabi dan juga orang Quraisy ni. Nama dia Hudaibiyah. Selepas Hudaibiyah ni, maknanya kita tak nak berperang dah, kita berdamai lah. Orang Arab kata macam tu, Nabi kata macam tu, kita berdamai. Nabi ambil kesempatan. Bila berdamai ni maknanya selesai satu masalah. Orang Yahudi selesai dah, lama dah orang Yahudi ni. Orang Yahudi ni tahun yang ke-5, maknanya sebelum daripada Hudaibiyah tu, orang Yahudi dah tak ada dah, semua dah hancur dah orang Yahudi ni. Tinggal sekarang ni Nabi SAW pun ambil peluang keamanan yang ada ni. Nabi SAW tulis surat kepada pembesar-pembesar seluruh dunia pada masa itulah, yang kuasa yang ada. Nabi hantar surat kepada Raja Bahrain, Nabi hantar surat kepada Raja Yaman, Nabi hantar surat kepada Raja Parsi, kepada Raja Rom, kepada Raja Mesir pada masa itu. Muqawqis nama dia, Muqawqis ni ialah Raja Mesir. Semua dapat surat. Jadi kita nak tengok ni, Nabi SAW dia telah pilih sahabat-sahabat dia. Dia tengok sahabat ni, siapa yang akan dihantar berjumpa dengan Raja Farsi. Dia tengoklah, bukan tengok muka, bukan tengok jawatan, bukan tengok ni. Nabi tahu ni, berdasarkan kepada orang ni. Nabi tak hantar orang calang-calang lah, orang lemah iman dia tak pergi, takut nanti pergi tak balik. Mana tahu kan, pergi terpukau sana, dapat harta sana. Tak, Nabi hantar orang yang memang power lah, kata kuat iman, kuat semua. Jadi Nabi telah pilih. Nabi SAW pernah sekali duduk dalam masjid, kemudian dia berkata, Nabi kata, anna Rasulullah SAW, dalam hadis dia kata, qama zata yaumin, sekali itu Nabi satu hari dia bangun, dia beri ceramah dalam masjid, alal mimbar, di atas mimbar ni, maknanya bukan mimbar ni, mimbar Nabi lah, bukan mimbar ni mimbar. Khutiban, dia kata Nabi berkhutbah. Jadi Nabi khutbah sini bukanlah maksudnya khutbah Jumaat, sebab bahasa Arab khutbah tu maknanya ialah berceramah ni. Jadi bila ramai, Nabi naik atas mimbar. Dia asal cerita dia, mimbar ni tak ada, dia ada belakang masjid Nabi tu ada pokok kelapa pula dah pokok kurma sebatang. Itu pokok kurma. Jadi Nabi kalau nak ceramah, Nabi pergi bersandar di pokok kurma tu. Sini tak ada pokok kurma je, tak ada. Dulu mimbar tak ada asalnya dengan Nabi tu. Jadi Nabi bersandar di pokok kurma tu, kemudian Nabi ceramah.
Lama-lama sahabat ni ramai, bila ramai ni jauh tak nampak lah. Jadi mereka pun ada seorang tu, dia telah pergi buat dengan kayu apa, bukanlah kayu cantik-cantik macam kita ni, kayu. Dia buat mimbar sikit. Mimbar tu maknanya tingkat tinggi macam tu sikit lah. Nabi naik sikit atas tu. Nabi datang masjid, Nabi kata, mana, kenapa pula ada mimbar ni? Dia kata, ginilah ya Rasulullah, kami buat mimbar ni supaya kamu dia boleh duduk berdiri atas tu, kamu boleh bercakap, kami nampak. Gitu. Pokok kurma ada lagi situ tu. Kemudian Nabi pun guna mimbar. Tiba-tiba masa Nabi ceramah, ni bukan ceramah ni, ceramah lain. Ceramah lain sebelum daripada tu. Bila naik Nabi naik atas mimbar, Nabi tak bersandar lah pada pokok kurma. Tiba-tiba bunyi orang menangis. Berat nak kata ni, kalau kita ni hantu dah. Bunyi orang menangis. Nangis. Cari-cari, rupanya siapa yang menangis? Tu pokok kurma tu menangis. Pokok kurma tu menangis. Kerana apa? Kerana Nabi tak bersandar lagi pada dia. Saya nak beritahu ni, cerita ni bukan cerita main-main ni. Cerita yang pokok kurma menangis tu, cerita tu nama dia mutawatir. Mutawatir ni erti apa? Siapa yang kata tak ada, dia jadi kafir. Dahsyat tu benda tu, poin tu. Poin apa? Pokok kurma menangis nama dia. Kisah dia. Jadi kisah cerita lagi pokok ni. Jadi Nabi pun naik atas mimbar pada satu hari tu. Nabi kata fahamidallah. Kemudian Nabi pun bila naik, bila berceramah, dia mula-mula sekali dia kata alhamdulillah lah. Tu biasa. Wa asna alaihi wa tashhada lahu summa wa tashhadu ni maknanya Nabi pun berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Summa qala, kemudian Nabi pun berkata, amma ba'du fa inni uridu an ab'asa ba'dakum ila mulukil a'ajim. Nabi kata, aku nak hantar kamu ni kepada beberapa orang raja-raja yang bukan Arab. A'ajim tu maknanya ialah bukan Arab, maknanya Raja Parsi, Raja Rom, Raja Mesir, Raja Yaman dan juga Raja Bahrain pada masa tu. Kemudian Nabi kata, fala takhtalifu alayya, kalau aku pilih siapa-siapa di kalangan kamu, jangan kata no. Gitulah maknanya. Jangan ada orang kata, kenapa tak pilih ni, kenapa tak pilih ni. Jangan siapa-siapa cakap banyak lah, maknanya gitulah. Kalau kita kata aku pilih, mesti ikut. Gitu. Dia kata, fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat banu Israel ala Isa bin Maryam. Sebagaimana Nabi kata yang telah berlaku kepada Nabi Isa dan juga Bani Israel. Nabi Isa ni Bani Israel, dia daripada Bani Israel. Bila Nabi Isa ni bercakap macam ni, beritahu macam ni, orang Bani Israel ni banyak songe. Orang panggil sini apa, tak tahu banyak songe ni apa, banyak songe ni. Saya tak tahu songe ni banyak cerewet lah, macam ni lah. Itu songe dalam bahasa saya tanya, tak tahu apa dia. Tak tanya haji ni lah, songe apa dia, apa songe di bahasa Brunei? Cerewet. Smart sangat standard sangat bahasa. Tak ada bahasa yang pelik-pelik sikit. Jadi dia banyak songe. Dia kata jangan jadi macam Bani Israel. Nabi SAW kata Bani Israel banyak songe. Kemudian dia kata faqalal muhajirun, lalu orang-orang muhajirun pun berkata, ya Rasulullah, inna la nakhtalif alaika fi syai'in abada. Dia kata kami tak akan lawan cakap kamu ya Rasulullah, kamu cakap je apa-apa kami akan ikut. Ni cerita ni menarik lah ada satu ni dalam peperangan Ahzab, peperangan Parik. Ahzab ni Parik Khandaq ataupun Ahzab. Waktu malam, musim sejuk, Nabi SAW ni tengah berkhemah di sebelah Parik ni. Sebelah sana Parik tu orang kafir. Pada malam gelap lah, masa tu mana ada pelita, masa tu mana ada lampu, spotlight tak ada. Jadi Nabi SAW, di semua sahabat sejuk-sejuk tengah teka-teka semua ni, Nabi SAW kata, siapa yang boleh, aku nak minta pergi ke sebelah sana, tengok, pergi siasat apa yang berlaku pada orang kafir sebelah sana tu. Maknanya dia kena seberang, dia kena turun malam sejuk, mungkin tak balik, mungkin kena tangkap, macam-macam lah boleh jadi. Nabi tanya, siapa nak pergi? Aku janji syurga. Senyap semua sahabat ni, seorang pun tak nak. Tu nak janji syurga tu. Kalau kita, tak tahu lah kita. Jadi Nabi ulang 3 kali, aku janji syurga pada dia. Siapa nak pergi? Tak jawab apa, senyap semua. Lalu Nabi pun berkata, awak Huzaifah pergi. Allah, dia kata, Huzaifah cerita hadis ni, dia kata
Allah, tiba-tiba Nabi cakap aku pula dah, sebut nama aku, terpaksalah aku pergi, dia kata. Tapi dapatlah syurga dia. Tu cerita dia sampai situ. Nak ceritanya sahabat-sahabat ni bila Nabi buat keputusan, sebab satu keputusan tu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi pun awak, dia kata, Nabi kata, awak Abdullah bin Huzafah, awak sekarang ambil ni surat aku, awak pergi kepada Raja Farsi. Berapa orang ya Rasulullah? Seorang pergi tu. Berapa hari perjalanan tu? Bulan lebih kurang sebulan lebih perjalanan tempat tu. Kalau tengok peta sekarang pun, naik kapal terbang pun dalam 2 jam. 2 jam kapal terbang, maknanya Kuala Lumpur tau, 2 jam tau, lebih kurang. Maknanya tapi bukan kat laut lah, pada pasir. Dia kata, aku Nabi suruh nak macam mana lagi, dia kata, aku ni orang padui biasa je, dia kata. Dia pun ambil surat Nabi ni. Dia ni lah cerita yang kita nak cerita pada malam ni. Abdullah bin Huzaifah ni dengan pakaian dia simple. Pakaian tu lah, pakaian buruk dia tu. Pergilah dia nak jumpa siapa? Nak jumpa Raja Farsi. Dia pun pergi. Dia kata, Raja Farsi ni bila tahu ni ada utusan datang daripada pada pasir ni datang ni, mai kita solatlah semak-semak sikit. Dia kata, raja dia pun duduk dalam istana dia tu. Jadi dia pun datang tu, Abdullah bin Huzafah tu di luar tu, dia kata, ni pergi ambil surat. Dia suruh pembesar dia tu pergi ambil surat daripada Abdullah bin Huzafah. Abdullah bin Huzafah kata, aku tak save pula, dah cakap Kelantan pula saya. Aku tak nak beri, dia kata. Aku tak nak beri sebab Nabi aku perintah hantar kepada tangan raja kamu sendiri. Samsing dia tu kan mana. Tengok dia punya, dia kata, Nabi cakap macam tu, aku kena ikut cakap Nabi aku. Apa kena ikut cakap kau pula? Dia kata, tak boleh. Beritahu kepada ketua kau tu, raja kau, aku nak hantar sendiri ke tangan dia. Dia pun masuk. Dia benarkan masuk. Bila tengok dia masuk, ya Allah, dengan baju dia selekehnya, dengan keadaan dia selekeh macam orang daripada padang pasir mana, dia kata badui mana ni datang ni. Lepas tu apa awak bawa apa? Dia cakap pada masa tu, dia kata dalam kisah ni ialah ada seorang mutarjim, seorang yang berterjemah lah kan. Terjemah tu orang pandai bahasa Arab daripada Hirah, dia kata. Kemudian raja tu kata, okey, ambil. Lepas tu dia serah kepada orang sebelah tu, orang yang pandai baca Arab tu, baca, dia kata. Surat tu kata apa? Surat tu kata, mula-mula start Bismillahirrahmanirrahim. Surat tu ni bukan Nabi suruh orang sahabat dia tulis. Lepas tu bawah surat ni ada lagi, surat ni ada lagi disimpan di Topkapi Museum, di Museum Turki sekarang ni. Surat ni adalah, kalau tengok dalam internet pun ada surat ni. Koyok-koyok lah, dia macam kertas, dia macam ni, atas kulit tu, dia gunakan kulit dulu masa tu. Dia pun start baca Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula sekali min Muhammad, surat tu, ila Kisra Azim Faris. Maksudnya surat ni lah, surat ni daripada Muhammad kepada Kisra, ketua orang Farsi. Sampai situ je dah stop. Raja tu kata, Raja Farsi kata, Huzafah duduk depan tu, kenapa stop? Dia kata, dia ambil surat tu, dia koyok depan tu. Dia koyok. Orang kata koyok macam mana pula boleh lepas tu kan? Itu tak tahu saya, wallahu a'lam bissawab, macam mana boleh ada lagi kan. Dia kata dia koyok situ, dia letak situ. Macam mana dia kata seorang Arab ni, seorang yang daripada padang pasir seperti awak ni, ketua awak ni, boleh sebut nama dia sebelum daripada nama aku. Sepatutnya sebut nama aku dulu, barulah sebut nama Muhammad tu, dia kata. Dia sampai situ, tak tengok lagi surat tu, dia marah, dia halau suruh keluar Abdullah bin Huzafah. Abdullah bin Huzafah pun keluar lah, ambil kuda dia di luar, terus lari balik ke mana? Madinah. Tengok cerita tu, datang daripada jauh, datang tak ada dah, tak duduk hotel dulu, tak ada dah, tunggu. Cerita dia kata sampailah raja tu pun hilang marah. Bila hilang marah, dia panggil, kata, pergi cari balik orang tadi tu. Mamat tadi mana, badui mana tu, kata. Mereka pun pergi cari, rupa-rupanya tak ada dah, dia lari balik dah. Dia naik kuda lari balik ke naik sebulan perjalanan nak balik. Sampailah lari-lari balik sampai sana, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun ceritalah kepada Nabi apa yang berlaku tu. Apa kata Nabi? Nabi kata 3 perkataan dia kata, mazzaqallahu mulkahu. Nabi kata dia koyak surat kita ikut tradisi dulu. Maknanya kalau orang datang utusan,
tak boleh buat macam tu ikutnya. Tapi ni sombong habis ni Raja Parsi. Jadi dia kata dia telah koyak surat kita, Allah Ta'ala akan koyak dia. Jadi Raja Parsi tadi ni dia ni pun bila kejar tu tak jumpa dah, dia pun tulis surat kepada ketua dia. Dia ada gubernur-gubernur dia, ada seorang nama Bazan namanya. Bazan ni ketua kepada orang Parsi yang tinggal di Sana'a. Jadi Yaman Yaman pada masa tu di bawah kerajaan Parsi. Jadi dia beritahu kepada, sebab apa? Sebab Bazan ni dekat dengan Madinah. Dia kata tolong hantar 2 orang pergi tengok Muhammad ni apa cerita. Bazan ni pun carilah 2 orang yang paling kuat. Dia kata pergi ke Mekah. Dia ingat tinggal di Mekah. Pergi di Mekah, tak ada orang Mekah cakap ni Muhammad lama dah hijrah tu, 6 tahun lepas berhijrah ke Madinah, ke Yasrib dia panggil. Kemudian dia pun pergi sampai ke Yasrib, jumpa dengan Nabi SAW. 2 orang ni Nabi kata boleh tak tunggu esok, awak duduk dulu, duduk di hotel awak, pergilah duduk kemah awak dulu, datang balik esok boleh. Okey, dia pun datang esok. Nabi kata apa? Tak ada dah, dia kata mati dah. Siapa mati? Raja Parsi itu mati dah, Nabi kata. Jadi dia pun, orang tu pelik lah, mana Muhammad tahu ni, perjalanan sebulan tak ada telefon, tak ada benda, tiba-tiba dia kata boleh mati. Jadi dia kata awak balik semula ke Yaman, awak ceritakan kepada Bazan tu bahawa raja tu dah mati dah. Dia balik semula ke Yaman, balik jumpa Bazan kata kalaulah betul yang dia cakap tu aku akan masuk Islam, dia kata. Sehari sebelum lepas tu datanglah tiba-tiba utusan daripada Parsi beritahu bahawa Raja Parsi telah dibunuh oleh anak dia. Jadi maknanya sekarang ni selesai. Jadi lepas tu Bazan tu cerita dia ialah dia masuk Islam dan semua orang Yaman selepas itu masuk Islam. Selesai negeri Yaman pada tahun yang ke-6 peristiwa ni berlaku Jadi habis kita tu satu kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Ada kisah yang kedua pula. Sekarang ni kisah yang kedua pula, iaitu Abu Huzafah ni selepas daripada Nabi meninggal, dia telah membantu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian selepas Abu Bakar tak ada, dia bantu pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada masa Sayyidina Umar memerintah ni, pada masa tu tahun yang ke-19, dia kata tahun yang ke-19 maknanya ialah lebih kurang 7 tahun selepas daripada Umar ni memerintah. Umar memerintah ni 8 tahun je Umar. Jadi tahun yang ke-7 Umar memerintah, iaitu pada tahun yang dia kata tahun yang ke-19 Umar telah menghantar tentera-tentera Islam untuk lawan dengan Rom. Rom ni lagi power lah. Zaman Sayyidina Umar ni hebat dia, dua-dua kerajaan tu jatuh. Rom pun jatuh, Parsi pun jatuh. Parsi memang jatuh lah. Lepas dia mati tu, lepas tu Sayyidina Umar semua dah jatuh semua negeri Parsi. Negeri Parsi tu negeri Iran lah sekarang ni. Jadi lepas tu Sayyidina Umar hantar tentera. Kemudian tiba-tiba cerita dia ialah tu sahabat ni Abu Huzafah ni join pula pergi perang. Jadi kita tengok pada sahabat ni, dia memang kerja dia tak boleh duduk diam maknanya. Mesti nak kena pergi bekerja, nak pergi sebarkan agama ni. Jadi sebenarnya sebab agama, berperang tu cerita lain, bukan lagi berperang, tapi perang ni get ready lah, mesti berlaku ni. Sebab memang dia orang memang tak bagi tak bagi peluang, mesti tak nak benarkan kita ni sebab agama. Cerita pasal Islam pun tak boleh. Jadi dia pun, Abu Huzafah ni pun pergi bersama-sama dengan tentera tu. Sampai ke ni tempat di kawasan tu ialah lebih kurang kawasan Turki, dia kata. Sebelum nak masuk Turki, di antara Syam dengan Turki. Sampai situ tiba-tiba dalam perlawanan tu dia kena tangkap. Abdullah bin Huzafah ni kena tangkap. Kemudian bila kena tangkap, dia bersama dengan orang Islam kena tangkap jadi tawanan, dibawa oleh kerajaan Rom ni, bawa kepada dalam kota dia. Raja dia datang. Raja mana? Raja Rom, nama dia Heraklius mana tu. Heraklius ni raja di zaman Nabi pun Heraklius juga, orang yang sama. Heraklius ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Heraklu. Jadi bila dia kena tangkap, apa yang dibuat? Jahat ni. Orang beritahu kepada raja ni tuanku, dia kata, ni ada seorang ni, orang kuat Muhammad, dia kata. Nama dia Abdullah bin Huzafah. Orang lain ni tentera-tentera biasa. Ni orang kuat Muhammad, dia kata. Jadi lepas daripada tu, dia pun ambil ni, dia kurung 3 hari. Dia tak bagi makan, tak bagi minum.
selama 3 hari. Kemudian cukup 3 hari, dia kata dia pun bawa babi dengan bawa arak, suruh Abdullah bin Huzafah dia minum, makan dan juga minum. Dia kata pada masa ni lah dia kata wallahi lah, kata laqad kuntu ja'ian walakin abaid an akala ta'aman harramahullahu hatta la ashmud a'da Allah fi dinillah. Dia kata demi Allah, dia kata baik aku mati daripada aku makan ni. Sebab apa? Aku tak akan buat satu perkara yang akan menyukakan musuh aku, musuh Allah. Maknanya dia tak nak bagi can langsung mana. Kalau dia buat benda, bukanlah kita kata bahawa kalau kita lapar ni tak boleh makan, benda tu kalau darurat dia boleh makan tapi dia tak nak makan sekarang ni. Dia kata sebab apa? Kalau aku makan memang akan menyukakan awak, jadi aku tak nak makan, kata baik aku mati. Tu ujian yang pertama kepada Abdullah bin Huzafah. Ujian yang kedua tak jadi. Lepas tu dia buat apa? Raja Heraklius ni kata kepada dia, kalaulah awak, dia kata kalaulah awak ni masuk Kristian, aku akan beri harta, aku nak apa pun, nak beri jawatan aku akan beri pada kamu. Dia kata ni lagi lawak lah, yang saya cakap lah lagi lawak ni kan. Ni lah lagi lah, dia kata apa ni, mengarut dia kata dalam bahasa Arab. Dia kata jadi dia kata aku tak akan buat benda tu, kata mu ni. Jadi Raja Heraklius ni pun nak marah lagi kepada dia, makin marah kepada dia. Lalu dia buat apa ni? Dia kata macam ni, dia kata kita akan salib awak. Makna salib tu maknanya dia ambil Abdullah bin Huzafah ni, dia ikat pada pokok kurma lah. Biasa pada masa tu kan, kalau kawasan pokok kurma tu dia ikat pada batang pokok situ. Kemudian dia sakit benda tu, dia tak bunuh lagi. Dia cucuk-cucuk tu, dia kata. Lepas tu bila dah berdarah tu, dia kata macam mana? Kemudian dibawa, pada masa tu dibawa minyak panas, dibawa kuali besar, lepas tu dia panaskan minyak depan tu. Jadi kemudian dibawa 2 orang daripada orang-orang tawanan orang Islam tu, kemudian letakkan depan Abdullah bin Huzafah ni, dia campakkan. Yang pertama kalau minyak tu dah berlegak tu, kemudian dia campakkan seorang tu. Dalam hadis, dalam cerita ni yang diriwayatkan oleh para sahabat ni, menerai cerita para sahabat ni, dia kata sehingga dia kata sampai macam kita goreng itu, goreng ayam tu, tanggal daging dia daripada tulang dia. Jadi kita pun tak nak imagine macam mana tu. Makna minyak tu panas, kalau air panas pun kalau orang rebus dengan orang lain, tapi ni minyak panas, kemudian dia campur orang tu, kemudian dia tengok ramai-ramai. Tu nak cerita kejahatan lah. Mana orang-orang apa ni, orang-orang Kristian ni. Heraklius ni orang Kristian lah, orang Parsi tu Majusi. Jadi dia buat kepada orang Islam macam tu itu memang dahsyat-dahsyat. Memang tu perkara biasa lah bagi dia. Kita tengok dalam yang kita cerita hari itulah, saya rasa hari tu kat mana saya pun tak tahu kan. Saya rasa pagi kot, iaitu kisah yang mana bila Kristian tu dia masuk ke Baitul Maqdis semasa Salahuddin, kita rasa kan, maknanya kan dia bunuh 70 orang, 70,000, bukan 70 orang, 70,000 orang Islam dalam tu, dalam Baitul Maqdis, masa dia tawan Baitul Maqdis. Itu siapa tu? Maharaja-maharaja daripada Eropah, maharaja Jerman, maharaja Perancis, maharaja Itali, dia ramai-ramai datang tu, dia tawan Baitul Maqdis 70 tahun. Dalam tu dia bunuh orang Islam. Jadi tu kejahatan lah, dia katakan orang Kristian buat kepada orang Islam. Ni yang dicerita ni dalam hadis ni, dalam cerita kisah Abdullah bin Huzafah ni, macam tu lah dia buat. Kemudian selepas tu mati lah, takkan tak mati, tanggal dia kata sebut, tanggal daging daripada tulang dia sehingga hancur dalam tu. Lepas tu dia campak seorang lagi, yang kedua pula. Abdullah bin Huzafah ni tengok benda ni depan dia, kemudian dia pun tanya kepada Abdullah bin Huzafah, nak tak? Dia kata kamu ni kami akan campakkan kamu ke dalam tu. Jadi kejahatan orang Islam, kita tengok, kita baca, saya rasa sirah kan, dalam sejarah Nabi SAW, tawanan perang masa perang Badar ni 70 orang kafir Quraisy telah ditawan oleh orang Islam. Dia mati 70, dia kena tawan 70 orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar, peperangan yang pertama. Jadi masa 70 orang ditawan tu Nabi SAW pesan kepada para sahabat ni, mereka ni ialah manusia, mereka mesti diberi makan lebih hebat daripada makanan kamu. Sahabat-sahabat beri makan apa pada masa tu? Bila bawa balik ke Madinah 70 orang ni, mereka diberi makan roti. Padahal pada masa tu roti ni susah bagi orang pada masa tu. Kalau makan roti ni hebat.
Sebab sahabat-sahabat pada masa tu diceritakan dalam sirah, sahabat hanya makan kurma, mereka makan kurma, orang tawanan tu makan roti. Maknanya lebih hebat lagi daripada orang yang menawan. Orang tukang tawan dapat makan kurma, orang yang menawan dapat makan kurma, orang yang ditawan tu dapat makan roti. Maknanya roti bukan roti canai. Roti tak tahulah roti apa kan, roti Arab kan, bagus lah roti. Bila sebut roti tu memang makanan bagus. Jadi orang Kristian dia kata, ni buat, dia kata dia bakar pada sahabat ni. Jadi selepas daripada tu, dia pun tanyalah kepada Abdullah bin Huzafah. Dia kata, wahai Abdullah, kata awak ni, kami nak bakar juga awak ni macam ni. Dia pun pada masa tu dia pun menangis. Raja Heraklius ni kata, dia kata, anda menangis, awak takut lah tu? Tak, dia kata. Jawapan dia kata, aku tak takut. Lalu dia berkatalah kata-kata yang masyhur yang tertulis di dalam buku-buku sirah. Dia kata, qala abkani anni qultu fi nafsi tulqal an fi hazihil kidr. Dia kata, aku menangis ni, yang menangiskan aku ialah kerana sekarang ni kamu semua nak campakkan aku ke dalam dalam kuali besar ni. Fatazhabu nafsuk, kata, kalau aku dicampakkan dalam ni, aku matilah. Dia kata, tak ada apalah, sekejap je aku matilah. Waqad kuntu ashtahi, sedangkan aku ni sebenarnya nak lebih daripada tu lagi. Dia kata, nak lebih dahsyat lagi daripada tu, nak bakar, nak rebus aku, nak goreng aku. Dia kata, aku nak lebih. Dia kata, aku bercadang, dia kata, ashtahi an yakuna li bi adadin ma fi jasadi min sya'rin. Aku nak kalau boleh aku ni ada bulu roma. Dia kata, setiap bulu roma ni ada berapa dalam tubuh aku ni? Kalau dia kata ada 1000 bulu roma, kalau boleh, dia kata, aku nak nyawa aku sebanyak bulu roma yang ada pada tubuh aku. Maknanya kalau 1000, aku nak 1000 nyawa, dan kemudian aku mati, lepas tu hidup balik, aku mati balik. Aku suka maknanya kau buat macam ni. Sebab itulah aku sedih, sebab aku tak boleh mati 1000 kali, mati sekali je. Takkan bunuh aku sekali je, rugilah. Begitu dia kata, rugilah. Jadi kata-kata dia ni, kita kata tertulislah tertulis dalam buku-buku sejarah Islam tentang para sahabatnya. Jadi dia kemudian dia kata, fatulqa kulluha fi hazil kid fi sabilillah, dan aku suka semua tu akan dicampurkan aku ni dengan nyawa aku tu ke dalam kuali besar ni. Jadi selepas daripada tu, itu jadi pelik. Heraklius ni pelik dia kata, dia kata hebat. Dia kata, maknanya hasil daripada macam mana didikan Nabi Muhammad SAW ni boleh ubah orang ni, seorang yang daripada orang badui biasa tu, dia boleh jadi orang menjadi macam ni. Jadi itu pengajaran untuk kita lah, maknanya kan. Maknanya sepatutnya Islam ni dia akan ubah kita jadi orang yang sepatutnya daripada macam ni kepada macam ni. Kemudian dia kata, kalau macam tu macam ni, dia kata dia malu lah ni, kalau dia bunuh seolah-olah macam rugi lah dia. Kemudian dia kata ginilah, boleh tak kau cium kepala aku? Heraklius lah kata, kemudian kalau kau cium kepala aku akan bebaskan kamu. Kemudian kata Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni, dia kata, kalau aku cium kepala kau bebaskan aku tak mau. Tapi kalau aku cium kepala kau bebaskan aku dan bebas semua orang Islam yang ada di sini, yang kau tawan ni, barulah aku akan cium kepala kau. Jadi dia pun ciumlah kepala tu. Bila Heraklius tu berjanji kepada dia bahawa dia akan membebaskan semua sekali orang Islam tu, jadi dia pun cium. Jadi bila dia cium kepala tu, lalu Heraklius tu menunaikan janji dia, lalu dia pun bebaskan semua orang Islam tu. Lalu orang Islam semua ni dengan Huzafah ni pun baliklah ke Madinah Al-Munawwarah, balik ke Madinah, jumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar tengok orang Islam semua, dia rasa gembira. Dia pun tanyalah cerita ni. Lalu Abdullah bin Huzafah ceritakan kepada Sayyidina Umar apa yang berlaku ni, apa yang Sayyidina Umar buat pada masa tu. Sayyidina Umar pegang kepala dia, dipanggil semua orang Islam. Dia kata Abdullah bin Huzafah ni dia telah mencium, maknanya ialah dia sanggup berkorban dan dia sanggup buat satu benda, maknanya demi untuk orang Islam semua, dan sanggup kehebatan dia sehingga dia ni rela untuk dicampurkan dalam kuali. Jadi dia pun, Umar kata, sesiapa orang Islam yang ada di sini semua wajib untuk cium kepala Abdullah bin Huzafah. Jadi dia kata, akulah orang yang akan mula-mula sekali mencium kepala Abdullah bin Huzafah. Lalu dia cium kepala
Abdullah bin Huzaifah, dan semua lepas tu orang Islam semua cium kepala Abdullah bin Huzaifah. Jadi tu kehebatan yang memang kalau kita sebut cerita Abdullah bin Huzaifah memang tak lari daripada cerita ni, iaitu cerita kehebatan dia, keberanian dia, dan sepatutnya orang Islam kena macam tu. Selepas daripada tu dia pun pergi ke negeri Mesir. Cerita panjang lagi ni, tapi insya-Allah habis dah. Dia pun pergi ke negeri Mesir. Jadi tu tabiat pada sahabat dia dipanggil, dia tidaklah, maknanya kalau dia lahir situ, dia nak duduk situ, dia nak tinggal situ, tak nak lari-lari. Allah SWT ajar kita dalam rukun Islam. Sebagai contohnya ialah haji. Haji ni dia nak mengajar orang Islam ni, kita ni kena sanggup tinggalkan tempat tanah kita ni. Jadi insya-Allah lepas daripada tu umur dia sampai ke tahun 33, akhirnya dia pun pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir dan kemudian dia meninggal di sana dan kubur dia ada di sana. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Jadi setakat itulah kot saja malam ni, insya-Allah kan. Sudah ada berbunyi dah. Moga-moga kita dapat pengajaran daripada kisah ni, kita kenal seorang sahabat malam ni, Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita tangguh majlis kita dengan baca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.